Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala tegahannya. Marilah kita memelihara diri, keluarga dan masyarakat daripada segala perkara yang mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Member berpesan kepada jemaah sekalian agar memberikan tumpuan terhadap khutbah ini. Usah bercakap, berbual-bual atau bermain dengan sebarang bentuk gadget supaya kita dapat menghayati khutbah hari ini yang bertajuk berjayakah kita mencapai kemenangan. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, dalam apa jua perlombaan, lazimnya setiap peserta bersungguh-sungguh menjuarai pertandingan itu, seterusnya mencipta kemenangan. Kehidupan kita juga boleh diibaratkan sebagai pertandingan. Hakikatnya kita sedang berlomba mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla, dan itulah kemenangan yang hakiki. Kemenangan juga dapat diterjemahkan melalui rasa kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Kebahagiaan dan ketenangan inilah yang menatijahkan perasaan kehambaan yang kepada Yang Maha Pencipta. Ramadan yang baru berlalu semalam pastinya meninggalkan kesan yang amat mendalam dalam diri kita. Kita bukan sekadar berpuasa, tetapi kita juga dapat mengisi Ramadan dengan berbagai ibadah yang wajib dan yang sunat. Antara kesan Ramadan yang paling besar yang dapat kita saksikan termasuklah rumah Allah Azza wa Jalla yang dimakmurkan dengan jemaah yang tidak putus-putus. Mereka mendirikan solat fardu, sunat tarawih, qiyamul lail, bermunajat dan berdoa dengan penuh khusyuk. Selain itu mereka turun membaca Al-Quran sama ada secara individu maupun berkumpulan. Alhamdulillah, alhamdulillah, ramai dalam kita yang dapat menghatamkan Al-Quran 30 juzuk dan tidak kurang juga yang membaiki bacaan Al-Quran menerusi tadarus. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Maksudnya rumah-rumah ibadat, yakni masjid yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya dan disebut serta diingati nama Allah padanya. Di situ juga dikerjakan ibadah yang menyucikan dan memuji Allah pada waktu pagi dan petang. Menurut Imam At-Tabari, seorang ulama tafsir, makna yang paling hampir yang dengan disebut serta diingati nama Allah di dalam rumah Allah, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat ini ialah amalan membaca Al-Quran di dalam masjid. Hal ini dikatakan demikian kerana membaca Al-Quran ialah zikrullah yang paling penting. Maka tidak ramai Muslim yang beriktikaf di dalam masjid untuk membaca Al-Quran, khususnya pada bulan Ramadan yang lalu. Masjid adalah rumah Allah Azza wa Jalla yang mempunyai kedudukan yang istimewa dalam kalangan orang Islam. Masjid juga dianggap sebagai jantung masyarakat yang mencerminkan
tahap keimanan penduduk sesebuah qaryah. Sekiranya kita dapat melihat masjid yang diimarahkan dengan berbagai aktiviti, mungkin itulah tanda penduduk qaryah tersebut mengambil berat hal ehwal agama. Mereka berjaya memperankan masjid sebagai pusat sehenti menuntut ilmu dan penyebaran maklumat yang bermanfaat. Semua golongan, tidak kira sama ada yang muda, remaja, kanak-kanak, dewasa maupun yang tua, hendaklah bersungguh-sungguh membangunkan masjid. Segala gejala yang menjejaskan fungsi masjid hendaklah ditangani dengan baik. Jika gejala kurang baik ini dibiarkan berlarutan, kita khawatir masyarakat setempat akan dianggap sebagai mati sebelum mati. Imam mereka menjadi mati sebelum mereka dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Muslimin muslimat yang dimuliakan, sebagai umat Islam, kita sepatutnya merasa malu jika masjid yang hanya indah, besar dan gagah fizikalnya tetapi dihadiri oleh beberapa orang sahaja. Kita harap tiada masjid yang hanya menyilahkan seni bina yang indah dan mempunyai nilai estetika yang tinggi. Malangnya masyarakat sanggup membiarkan masjid itu sepi tanpa ada perasaan bersalah. Walaupun pihak berwajib telah memberikan banyak kelonggaran, masih ada orang Islam yang terus dibuai kelegaan dan memandang masjid seperti rumah yang asing. Dia lupa bahawa dirinya adalah salah seorang yang bertanggungjawab memakmurkan rumah Allah Azza wa Jalla. Dalam kesempatan ini, memang menyeru kaum muslimin dan ahli keluarga agar terus istiqamah ke masjid. Walaupun setelah Ramadan berlalu, tunjukkan nilai kemenangan perjuangan Ramadan kita. Tunjukkan nilai kemenangan perjuangan Ramadan kita melalui kecintaan terhadap masjid. Usahlah menjadi orang yang tewas dalam peperangan hawa nafsu yang sering menjak kita ke arah dosa dan maksiat. Dapatkanlah keridhaan ilahi nusi solat berjemaah dan penyertaan dalam segala program yang dirancang oleh masjid. Semoga ketantan kepada Allah Azza wa Jalla yang lahir daripada kesedaran dan keinginan sendiri dapat bentuk sasiah dan kepribadian yang punya harga ketakwaan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa dan Aidilfitri dua ibadah yang tidak dapat dipisahkan. Pada hari ini kita bertakbir tanda kemenangan dapat menunaikan puasa dan bayar zakat fitrah sebagaimana yang dituntut oleh syariat. Dalam meraihkan kemenangan pada Aidilfitri, usah lupa bahawa kita baru saja bergelar graduan Universiti Ramadan. Oleh itu, dakaplah kemeriahan Aidilfitri ini syariat Allah Azza wa Jalla. Pakailah pakaian yang menutup aurat dan hindari hiburan yang melalaikan. Dalam kesibukan berhari raya, peliharalah waktu solat dan janganlah menangguhkannya. Semasa berziarah, biasakan antara individu yang ada ikatan mahram dengan kita dengan yang tak ada ikatan. Misalnya, sepupu perempuan tidak boleh bersalaman dengan sepupu lelaki. Ketahuilah bahawa mahram bagi lelaki termasuk isteri kepada bapa saudara, sepupu perempuan dan kakak ipar, yakni isteri kepada abang kandung. Hal ini bermakna lelaki tidak boleh bersalaman dengan mereka. Manakala mahram bagi perempuan ialah suami kepada ibu saudara, sepupu lelaki, abang ipar, suami kepada kakak kandung serta adik ipar lelaki. Hal ini bermakna wanita dilarang bersalaman dengan golongan yang dinyatakan tadi. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, marilah kita meraihkan Aidilfitri ini dalam kerangka ibadah dan bukannya maksiat. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita kekuatan untuk istiqamah sebagaimana kita beramal dalam Ramadan, seterusnya dapat mencapai kemenangan yang sebenar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah ayat 28 hingga 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaquluna mata hadzal fath in kuntum shadiqin. Qul yawmul fath la yanfa'u alladziina kafaru imanuhum wa la hum yunzarun. Maksudnya, dan mereka bertanya, bilakah datangnya hari pembukaan bicara yang dikatakan itu? Jika betul kamu orang-orang yang benar, katakanlah, wahai Muhammad, tidak perlu diketahui masa datangnya, tetapi mesti dipercayai bahawa pada hari pembukaan bicara itu tidak ada gunanya lagi kepada orang-orang kafir kiranya mereka hendak beriman, dan mereka pula tidak akan diberi tempoh
yakni berbuat demikian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa at-taibin. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله واوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر ملكنا yang diputuskan bismillah dan khusus untuk Mukhlis ibni almarhum Tuanku Munawir وأيده ووفقه لما تحبه وترضى وأبس بجوده مكيد الظلم والكفر والخذلان. اللهم ارزق العون لعبدك لا تكلنا فترة لا تحجم براق الدعاء المعروف dan buat sungai ujung وأيده ووفقه لما تحبه وترضى بحرمة من أرسلته للعالمين رحمة وبشرى. نعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذر وبر ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذر في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يترك بخير يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.